Hai murid-murid, setelah kita mempelajari 4 jenis ayat dalam video-video cikgu yang sebelum ini, dalam perkongsian kali ini cikgu ingin berkongsi tentang praktis SPM, iaitu kita akan cuba menjawab satu soalan tentang jenis-jenis ayat. Murid-murid, dalam bahasa Melayu terdapat 4 jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan, dan ayat perintah. 同学们，在马来文，句子的种类有分成4种，那就是陈述句、疑问句、感叹句和祈使句。Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberikan keterangan tentang sesuatu hal. Dan ayat penyata berakhir dengan tanda nokta. 同学们，陈述句就是用来表达或陈述的造句。陈述句当然就是陈述某件事。这个陈述句的后面是要放一个句号。Baiklah murid-murid, mari kita lihat apa itu ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Terdapat 2 jenis ayat tanya, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan unsur tanya. 同学们，什么是疑问句呢？疑问句就是问某件事或某件东西的造句。在马来文有2种疑问句，那就是没有疑问词的疑问句和有疑问成分的疑问句。Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk tujuan melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut, marah, takjub, geram, sakit, dan sebagainya. 感叹句是带着呼吁或呼唤语调的造句，表示对某件事的感触或感受，例如害怕、生气、吃惊、愤怒、疼痛等等。Seterusnya, ayat perintah. Ayat perintah digunakan untuk tujuan memberikan arahan atau menimbulkan suatu tindakan. Ayat ini dapat diucapkan sama ada dalam bentuk suruhan, larangan, silaan, atau permintaan, bergantung pada jenis perkataan yang digunakan. 同学们，接着就是祈使句。祈使句是给指示或引起反应的。祈使句可以是给指示、禁止、邀请或请求。这4种祈使句是根据造句里面所用到的字来肯定是哪一种类的。Murid-murid boleh menonton koleksi video ini untuk mendapatkan maklumat lanjut ataupun penerangan tambahan tentang jenis-jenis ayat。同学们可以观赏这些视频来更了解我们的造句的种类。
Murid-murid, mari kita baca arahan soalan dalam praktis 1 ini ya. Baca perbualan di bawah dengan teliti. Kemudian nyatakan ayat yang bernombor itu sama ada ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan atau ayat perintah. Jadi, daripada arahan ini, kita mendapat satu arahan ya bahawa murid-murid mesti baca perbualan dan kena pasti ayat-ayat yang diberi nombor itu sama ada jenis ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan atau ayat perintah. 同学们，我们要尝试回答 practice 1。首先，从这个我们刚才所读到的题目指示，我们要明白到的是，题目指示那边叫我们先读，仔细的读这个以下的对话。接着要做什么？接着就是要认出那些造句有号码的1、2、3、4、5、6啊，有6句，6个号码，每一个有号码的造句，你要写出那个造句是 ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan 或者 ayat perintah， 就是这么简单。题目指示那边已经跟你讲了的，你要做什么，然后你的答案是要写什么的。Mari kita cuba lihat ayat 1. Apabila besar nanti, saya mau menjadi seorang juru terbang. Di sini, cikgu telah bulatkan tanda nokta. Jadi, apabila ada tanda nokta, hanya ada 2 pilihan ya murid-murid, sama ada ayat ini suruhan ataupun ayat ini perintah. Ayat ini perintah ataupun ayat ini ayat penyata. Jadi, sudah pasti ayat ini ialah ayat penyata. 不干 ayat perintah。 同学们，这个造句是由一个大字母开始和一个句号，整个造句的意思只是在那边讲解讲他要做一个飞机师，所以这种造句就是我们的 ayat penyata， 它不是我们的 ayat perintah。 ayat penyata 就是陈述句。 Seterusnya ayat kedua. Wah, kerjaya di awan biru. Murid-murid perhatikan ayat kedua ini. Ayat ini bermula dengan satu kata seru, iaitu wah, dan berakhir dengan tanda seru. Jadi sudah pastilah ayat ini ialah ayat seruan. 同学们，这个造句很简单。 你们首先要看老师圈起来的那个哇，这个哇就是我们的感叹词，接着就是一个感叹号在造句的后面，所以答案就是 ayat seruan。 Seterusnya ayat ketiga. Apakah pula cita-cita kamu, Kokseng? Ayat ini, murid-murid perhatikan, bermula dengan satu kata tanya, apakah? Dan berakhir dengan tanda soal. Jadi, sudah pastilah ayat ini ialah ayat tanya. 同学们，这个造句由一个疑问词开始，那就是 apakah 和一个问号在造句的后面，所以这个就是我们的 ayat tanya。 Murid-murid, mari kita lihat pula ayat keempat. Tapi, ibu bapa saya tidak menyokong minat saya sejak kecil lagi. Murid-murid perhatikan, ayat ini bermula dengan huruf besar dan berakhir dengan tanda nokta. Jadi sekali lagi murid-murid tanyalah diri sendiri, adakah ayat ini memerintahkan seseorang untuk berbuat sesuatu? Tidak ya. Ayat ini hanya memberi tahu sesuatu. Jadi ini ialah ayat penyata.
同学们，这个造句里面，它没有指示另外一个人做什么动作，只是这个造句在讲解说他父母不支持他的兴趣，所以这边我们的答案就是 ayat penyata 陈述句。Murid-murid, sila baca ayat kelima. Mengapakah mereka tidak menyokong cita-cita kamu itu? Ayat ini, jika kita teliti, bermula dengan satu kata tanya, mengapakah, dan berakhir dengan tanda soal. Jadi, murid-murid sudah pasti ya, ayat ini ialah ayat tanya. 同学们，这个第5个造句由 mengapakah 开始，接着后面是一个问号，那么答案当然是 ayat tanya. Akhir sekali ayat ke-6. Janganlah kamu berputus asa untuk mengejar cita-cita kerana usaha dan rajin tangga kejayaan. Murid-murid perhatikan ya, ayat ini berakhir dengan tanda noktah, tetapi bermula dengan satu perkataan yang sangat istimewa, iaitu janganlah. Apabila murid-murid nampak janganlah, ingat ya, ini ialah satu arahan meminta seseorang jangan buat sesuatu. Jadi, ini ialah ayat perintah. Dan apabila diteliti, ayat perintah ini ialah jenis ayat larangan. Ingat ya murid-murid, ayat perintah ada 4 jenis. Jadi, sebagai tambahan ataupun maklumat tambahan, ayat perintah ini ialah jenis ayat larangan. Kenapa ayat larangan? Kerana terdapat kata larangan jangan. 同学们，我们来到最后一个造句。这个造句里面有一个字 janganlah。这个 janganlah 就是讲不要、别、不要做。所以这边就是我们的 ayat perintah 起始句。这个 ayat perintah 我们知道有4个小种类，所以这个 ayat perintah 是禁止句，就是 ayat larangan。为什么？因为有这个字 janganlah， 不要、别做东西的意思。Baiklah murid-murid, perhatikan di sini cikgu paparkan petikan soalan kita dan di sebelah petikan kita nampak ada jawapan. Semasa peperiksaan, murid-murid hanya tulis nombor soalan iaitu nombor 2 dan jawapan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petikan soalan tidak perlu disalin ya. 同学们，这个就是我们的题目。题目的旁边老师有列下答案。考试的时候你们不用抄题目了，只是要写题目的号码就是2号。2号的第1、第2、第3、第4、第5和第6个答案，这样子就够了。Baiklah murid-murid, demikianlah berakhirnya perbincangan kita tentang soalan latihan jenis-jenis ayat. Ini merupakan salah satu bentuk soalan jenis-jenis ayat yang boleh ditanya dalam SPM. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua ya. 同学们，我们的练习讨论有关 jenis-jenis ayat， 那就是造句的种类，完毕了。老师希望同学们会更理解和明白造句的种类可能会出这样子的题目在我们的 SPM 考试中。Murid-murid, kita berjumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang. Jangan lupa langgan atau subscribe channel cikgu ya. 同学们，我们下个影片再见。别忘了，你们要订阅老师的频道哦。拜拜。